Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan dan manfaat daripada mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada petang ini dalam tempoh 60 minit kita akan baca daripada bab yang ke-196 di mana Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma jaa idza uqimatis salah, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan apabila dilaungkan iqamat untuk solat, apabila solat didirikan, uqimatis salah, apabila solat telah didirikan, fala salata, maka tidak boleh untuk menunaikan sebarang solat sunat yang lain illal maktubah, kecuali hanya solat fardu. Bila ketika mana imam dah angkat takbir untuk solat fardu, terutamanya dalam hadis ini adalah berkenaan tentang solat fardu subuh, maka dah tak boleh dah nak solat qabliyah subuh, nak solat tahiyatul masjid, nak solat-solat yang lain, kecuali pada waktu itu turut serta dalam solat fardu tersebut. Idza uqimatis salah, apabila telah didirikan solat fardu, maka tidak ada solat yang lain kecuali hanya solat fardu. Maka di sini ada pada waktu itu perbezaan pendapat. Kalau kita lihat pada Arafah, tapi baris yang pertama muka surat 373, jumpa tak? Baris yang pertama. Jumpa ke? Okey. Maka di sini dibawakan perbezaan pendapat daripada sudut permasalahan. Maka disebutkan di sini, wa amma idza uqimat, apabila telah didirikan solat fardu ataupun telah dilaungkan iqamah, maka janganlah memulakan solat yang lain kecuali 2 rakaat qabliyah subuh di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik kata yang boleh hanya qabliyah subuh sahaja. Bila iqamat dah dilaungkan, maka yang dibenarkan hanya qabliyah subuh sahaja. Dan ada beza di antara Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah tentang syarat-syarat kenapa boleh tadi. Maka yang pertama, di sisi Imam Abu Hanifah, maka boleh untuk qabliyah subuh walaupun imam telah memulakan solat fardu subuh. Syarat yang pertama, wujudadur raka'ah, selagi mana ada kemungkinan untuk dia dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Walaupun masbuk 1 rakaat tak mengapa, tapi selagi mana ada kemungkinan untuk makmum tadi, kalaulah dia solat qabliyah subuh, untuk dia dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Itu syarat pertama. Dan yang kedua, pada waktu itu wa ada'uhuma kharijal masjid, qabliyah subuh tadi mestilah ditunaikan di luar daripada masjid. Dalam masjid tak boleh, sebab dalam masjid pada waktu itu imam telah mulakan fardu subuh dan semua jemaah telah bersama dengan imam, cuma dia lambat dan tak sempat untuk qabliyah subuh. Maka syarat yang kedua, mestilah 2 rakaat qabliyah subuh tadi ditunaikan di luar masjid. Adapun Imam Malik punya perbezaan hanyalah pada waktu itu dia mesti ada kemungkinan untuk mendapat kedua-dua rakaat bersama dengan imam. Kalaulah contoh imam baca panjang, contohnya pada pagi Jumaat, dan dia sempat untuk dapat kedua-dua rakaat, maka pada waktu itu boleh
untuk dia qabliyah subuh terlebih dahulu sebelum fardu subuh. Jelas ke jelas? Maka ini perbezaan pendapat. Tapi dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis ini, ketika mana qomat sahaja, maka pada waktu itu makmum perlulah bersama dengan imam. Bila qomat dilaungkan, maka makmum perlulah bersama dengan imam. Maka ini dalil untuk perbahasan ini, yang mana dalil ini adalah untuk mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang, apabila uqimatis salah, qamat dilaungkan untuk solat fardu, maka solat fala solata, maka tidak boleh lagi untuk menunaikan sebarang solat yang lain illal maktubah, kecuali hanya solat fardu. Apakah dalilnya? Bab yang riwayat yang ke-432. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Aliyah. Perlahankan sikit kipas ni, buka nombor 1. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza uqimatis salah, apabila telah dilaungkan iqamat untuk solat fardu, fala salata, maka tidak boleh lagi untuk menunaikan sebarang solat illal maktubah, kecuali solat fardu tersebut. Maka lihat kepada sahara, maka disebutkan di sini, maka ini adalah pandangan Imam Syafi'i. Bila dah dilaungkan qomat, maka tak boleh nak tunai solat apa-apa kecuali hanya solat fardu tersebut. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Bujainah, Abdullah bin Amr ibn Al-As, Abdullah bin Sarjis, dan juga Abdullah bin Abbas serta Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan. Kata Imam Tirmizi pada muka surat 274, wa hakadha, dan beginilah riwayat-riwayat yang telah diriwayatkan. Ada 5 perawi yang telah meriwayatkan daripada Amr bin Dinar. Amr bin Dinar, kalau kita lihat dalam hadis tadi, adalah salah seorang perawi. Cuba lihat hadis 432. Kalau kita perasan tadi, ada Amr bin Dinar. Siapakah anak murid dia yang ada dekat sini? Zakaria bin Ishaq. Maka bersama dengan Zakaria bin Ishaq ada lagi 5 orang perawi. Siapakah mereka? Kata Imam Tirmizi, iaitu Ayyub, Warqa' bin Umar, Ziyad bin Sa'ad, Ismail bin Muslim, Muhammad bin Juhadah. Maka ini lagi 5 orang perawi yang juga mengambil riwayat daripada Amr bin Dinar, daripada Atha' bin Yasar, daripada Abu Hurairah sampai kepada Nabi SAW. Maksudnya riwayat ke-6 orang ini adalah marfu' sampai kepada Nabi. Kata Imam Tirmizi, tapi ada 2 lagi anak murid perawi Amr bin Dinar yang pada waktu itu meriwayatkan hadis ini secara mauquf. Maksudnya bukan marfu', tidak sampai kepada Nabi SAW. Sebab itu pada baris yang kedua disebut warawah Hammad bin Zaid, dan telah meriwayatkan hadis ini Hammad bin Zaid dan Sufyan bin Uyainah. Lalu kedua-dua perawi ini meriwayatkan juga daripada Amr bin Dinar walam yarfa'ahu, namun mereka mengatakan hadis ini marfu', mauquf. Apakah maksud marfu'? Hadis tersebut riwayatnya sampai kepada Nabi. Apakah mauquf? Hadis tersebut riwayatnya terhenti kepada sahabat Nabi SAW sahaja. Maka mana satu yang lebih betul, yang lebih kuat, lebih sahih? Adakah riwayat ke-6 perawi tadi, yang mana ianya adalah marfu', ataupun riwayat mauquf 2 orang perawi ini? Kata Imam Tirmizi, dan hadis marfu' adalah lebih sahih di sisi kami. Dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, min ghairi hadzal wajh, dengan sanad yang lain. Telah diriwayatkan oleh Ayyash bin Abbas Al-Kitbani Al-Misri, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW. Maksudnya ianya menyokong bahawa riwayat ini adalah riwayat secara marfu', bukannya mauquf.
Kata Imam Tirmizi lagi, wal amalu ala hadza, dan beramal untuk perkara ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada mereka. Apakah amalannya? Idza uqimatis salatu, apabila dilaungkan iqamat untuk solat, alla yusalliya rajul, maka janganlah seseorang itu menunaikan solat kecuali hanya solat fardu. Maka dah tak boleh dah solat-solat qabliyah lagi apabila iqamat telah dilaungkan. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta Imam Ishaq bin Rahwayh rahimahumullahu taala. Bab yang seterusnya juga berkenaan tentang Imam Syafi'i. Maka kalaulah seseorang itu tak sempat qabliyah subuh, adakah boleh dia menunaikan qabliyah subuh setelah selesai fardu subuh? Adakah boleh? Maka jawapannya adalah boleh. Terutamanya adalah solat fardu subuh. Maka kalaulah contoh saya terlambat, saya sampai ke masjid, imam dan muazzin telah melaungkan iqamat, maka hadis yang tadi kita baca, kita kena terus join imam. Kita kena terus join imam. Tapi bagaimana dengan qabliyah subuh saya? Maka boleh ditunaikan selepas fardu subuh. Boleh ditunaikan selepas daripada fardu subuh. Kita kena faham, semua solat ada waktu permulaan dan ada waktu pengakhiran dia. Maka sama seperti qabliyah subuh, permulaan dia adalah bila masuk sahaja waktu dalam mazhab Syafi'i, dan pengakhirannya adalah ketika mana habisnya waktu solat tersebut. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalaulah seseorang itu dia tak sempat solat fardu subuh sebelum subuh kerana terlambat, maka dia perlu untuk terus bersama dengan imam berdasarkan bab yang kita baca tadi. Maka bila selesai fardu subuh, maka hendaklah dia solat 2 rakaat qabliyah subuh tadi selepas daripada fardu subuh, kerana waktunya hanya akan berakhir bila berakhirnya fardu subuh. Dan ini dalilnya bab yang ke-197. Cuma para ulama tak menggalakkan kita solat di hadapan orang ramai, sebab nanti ada yang salah faham bahawa seolah-olah ada ba'diyah subuh pula. Tak digalakkan untuk solat di hadapan orang ramai, tapi pada waktu itu solat jauh daripada pandangan mata orang ramai supaya dapat mengelakkan salah sangka. Terima kasih banyak-banyak Tuan Izzat, terima kasih banyak-banyak. Okey, maka bab yang ke-197, bab majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan fiman, seseorang yang tafutuhu terlepas ar-raka'atani, untuk menunaikan 2 rakaat qabla al-fajri, qabliyah subuh. Maka bilakah dia boleh solat? Yusallihima, maka dia boleh menunaikan kedua-dua rakaat qabliyah subuh tadi ba'da salati subuh, selepas daripada fardu subuh. Maka bila dah habis fardu subuh, dia boleh menunaikan qabliyah subuh di sisi mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka lihat kepada Arafah. Lihat kepada Arafah 2, 4, 6, 8, 9 ataupun 10 daripada bawah. Jumpa tak? Jumpa tak? 2, 4, 6, 8, 11. 11 daripada bawah. Al-madhahibu fi qada'i rak'atayn qabla al-fajar. Perbezaan pendapat di antara para ulama berkenaan tentang bilakah boleh tunaikan qabliyah subuh yang tak sempat solat. Bila? Maka 2 baris bawah itu, wa amma jadiduhu. Jumpa tak? Wa amma jadiduhu. Baris bawah dia. Jumpa tak? Okey, lihat, gariskan di situ. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, fahuwa an yusalliya, maka seseorang itu boleh untuk menunaikan solat qabliyah subuh qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, selepas daripada fardu subuh. Maka kalaulah dia sampai, imam dah pada waktu itu solat, maka dia join imam. Lepas imam habis solat, sebelum matahari terbit, maka dia cari tempat yang supaya orang tak salah sangka, maka dia tunaikanlah solat qabliyah subuh yang dia tak sempat tadi. Dan ini dalilnya hadis yang bakal kita baca. Terima kasih banyak-banyak Nura Izzul, Nura Izzul Official. Terima kasih banyak-banyak. Bolehkah kalau kita tak solat subuh, kita buat solat qabliyah subuh? Daripada sudut boleh. Tapi pada waktu itu yang lagi
afdal adalah pada waktu itu solat fardu subuh, berbanding dengan qabliyah subuh semata-mata. Okey. Maka ini riwayatnya. Jom kita lihat 433. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Amr bin Sawwa qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Sa'id bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an jaddihi Qais radhiyallahu taala anhu qala, maka daripada Qais radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada rumah baginda, fa uqimatis salah, maka dilaungkan iqamat salat, fa sallaitu ma'ahu subha, maka aku telah solat bersama dengan baginda solat fardu subuh, summan sarafa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat fardu subuh, fa wajadani usalli, maka Nabi nampak aku sedang solat lagi sekali. Faqal, maka Nabi bersabda, mahlan ya Qais, mengapa begini wahai Qais, as-salatani ma'an, adakah kamu solat subuh dua kali? Adakah kamu solat subuh dua kali? Qultu, maka menjawab Qais radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni lam akun raka'tu, sesungguhnya aku tidak sempat menunaikan 2 rakaat qabliyah subuh. Qala, maka sabda Nabi, fala idzan, maka tak mengapa pada waktu itu. Fala, maka di sini ada 2 makna. Fala idzan ada 2 makna. Lihat kedua-dua makna pada syaikhah. Maka fala idzan ada 2 makna. Imam Syafi'i punya penafsiran terhadap sabdaan Nabi fala idzan, maka apa maksud dia? Ai la ba'sa idzan. Oh, tak mengapa kalau begitu. Boleh-boleh. Itu adalah penafsiran oleh Imam Syafi'i dan juga para ulama Syafi'i. Wathani, dan maksud yang kedua adalah la tusalli idzan. Fala idzan maksudnya jangan solat kalau begitu, sebab telah berlalunya waktu dia. Maka itu yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Maka dalam mazhab Syafi'i yang diambil makna fala idzan sabda Nabi adalah fala ba'sa idzan. Oh, tak mengapa kalau begitu. Kalaulah tak sempat qabliyah subuh, maka boleh ditunaikan setelah selesai menunaikan fardu subuh. Maka jumpa tak tadi? Maka gariskan pada waktu itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata Imam Tirmizi, hadis Muhammad bin Ibrahim yang kita baca tadi tidak diketahui kecuali daripada riwayat ini, tidak diketahui kecuali daripada hadis Sa'ad bin Sa'id. Berkata Sufyan bin Uyainah telah mendengar Atha bin Abi Rabah daripada Sa'ad bin Sa'id hadis ini. Wa innama yurwa hadzal hadits mursala, namun riwayat Atha bin Abi Rabah adalah secara mursal. Wa qad qala qaumun, dan telah berkata sekelompok daripada para ulama Mekah dengan hadis ini, dan mereka berpandangan lam yarau ba'sa, tidak mengapa untuk seseorang itu menunaikan 2 rakaat qabliyah subuh selepas menunaikan fardu subuh dengan syarat selagi mana matahari tak terbit. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Tirmizi, maka perawi yang bernama Sa'ad bin Sa'id, beliau adalah adik-beradik dengan perawi lain yang bernama Yahya bin Sa'id al-Ansari. Dan kemudian sahabat Nabi yang bernama Qais, beliau adalah datuk kepada Yahya dan juga Sa'ad bin Sa'id. Beliau adalah datuk. Dan beliau dikenali dengan nama Qais bin Amr radhiyallahu taala anhum. Ada mengatakan nama beliau Qais bin Qahad radhiyallahu anhu. Maka siapa nama penuhnya? Para ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan Qais bin Amr, ada mengatakan Qais bin Qahad. Dan kata Imam Tirmizi, dan sanad hadis ini tidaklah bersambung. Pada waktu itu ada yang terputus. Kenapa? Kerana perawi yang bernama Muhammad bin Ibrahim yang kita nampak dalam sanad, beliau tidak pernah mendengar hadis terus daripada Qais. Namun sebahagian ada meriwayatkan hadis ini daripada Sa'ad bin Sa'id, daripada Muhammad bin Ibrahim, terus daripada Nabi. Dan pada waktu itu tidak disebutkan pada waktu itu perkataan Qais. Maka sanad hadis ini terputus. Laisa bimuttasil, pada waktu itu ianya adalah munqati. Kerana kedua-dua riwayat pada waktu itu ada kekurangan. Riwayat yang mengatakan Muhammad bin Ibrahim daripada Qais, maka Muhammad bin Ibrahim tak sempat berjumpa dengan Qais. Dan riwayat yang mengatakan daripada Muhammad bin Ibrahim terus kepada Nabi,
Maka itulah lagi menggambarkan pada waktu itu ada nama yang hilang daripada riwayat ini. Maka sebab itu kata Imam Tirmizi, sanad hadis ini laisa bimuttasil, pada waktu itu ianya tidaklah bersambung, sebaliknya ada yang terputus pada sanad ini. Bab yang ke-198, kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan i'adatihima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menunaikan qabliyah subuh ba'da tulu'i syamsi, setelah terbit matahari. Maka berkenaan tentang qabliyah subuh, sebab qabliyah subuh ni solat yang Nabi tak pernah tinggal. Maka yang pertama tadi kita telah belajar pandangan Imam Abu Hanifah, kalaulah dah mula solat sekalipun maka boleh buat qabliyah subuh, tapi ada syarat-syarat dia. Kemudian pandangan Imam Syafi'i, ketika mana dah imam mula solat tak boleh buat qabliyah subuh, tetapi boleh dilakukan qabliyah subuh setelah selesai fardu subuh. Maka itu yang kedua. Dan yang ketiga, qabliyah subuh boleh diqada setelah matahari terbit. Dan ini adalah pegangan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah kata kalaulah matahari dah terbit, maka pada waktu itu boleh untuk melakukan qada untuk qabliyah subuh. Boleh melakukan qada. Maka riwayat 434, wa bihi ilayhi qala hadatsana Uqbah bin Mukram al-Ammi al-Basri qala hadatsana Amr bin Asim qala hadatsana Hammam an Qatadah an Nadhr bin Anas an Bashir bin Nahik an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yusalli, barang siapa yang tidak sempat menunaikan solat rak'atail fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, falyusallihima, maka hendaklah dia menunaikan 2 rakaat qabliyah subuh tersebut ba'dama tatlu'us syamsu, setelah daripada matahari terbit. Maka ini menjadi pegangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata selepas fardu subuh tak boleh, kerana itu adalah larangan untuk solat mana-mana solat. Tetapi kalaulah nak solat juga, maka kena qada'kan qabliyah subuh tadi setelah matahari terbit. Maka ini adalah pandangan Imam Abu Hanifah. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu fa'alahu, bahawa inilah amalan beliau. Kalaulah Abdullah bin Umar tertinggal qabliyah subuh, maka beliau pada waktu itu akan menunaikannya setelah matahari terbit. Nak menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya kelebihan solat qabliyah subuh. Maka jangan sesekali ditinggalkan. Kata Imam Tirmizi, dan beramal pada hadis ini adalah di sisi sebahagian daripada ahli ilmu, dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan juga Abdullah bin Mubarak. Maqala, maka mereka berkata, wala na'lamu ahadan, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadis ini daripada Hammam kecuali dengan sanad ini, bihadzal isnad, dengan sanad ini, nahwa hadza, seumpama ini, kecuali perawi yang bernama Amr bin Asim al-Kilabi. Wal ma'ruf, dan yang masyhur daripada hadis Qatadah, daripada Anas, daripada Nadhr bin Anas, daripada Bashir bin Nahik, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW sahaja. Hanya sanad itu sahaja yang meriwayatkan, yang mana Nabi bersabda, man adraka rak'atan, barang siapa yang dapat 1 rakaat daripada solat fardu subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah dapat rakaat subuh tadi. Dan ini juga dalam mazhab Syafi'i, bahawa kalaulah seseorang itu dia dapat 1 rakaat subuh, contohnya dia dapat Allahu Akbar di solat hujung-hujung waktu, kemudian dia rukuk sahaja, dah kira 1 rakaat. Bila dia rukuk waktu habis, maka adakah solat itu dikira qada ataupun ada? Dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis tadi, ianya dikira sebagai ada. Barang siapa yang mendapat 1 rakaat daripada solat fardu subuh sebelum matahari terbit, dan rakaat kedua lepas daripada subuh, lepas daripada matahari terbit, faqad adraka subuh, maka dia telah dikira dapat solat fardu subuh tadi. Maka ini adalah dalil juga untuk mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
bab yang ke-199 Imam Tirmizi membawakan dalil-dalil dan hadis bahawa solat qabliyah zuhur adalah 4 rakaat. Walaupun ada yang 2. Dalam mazhab Syafi'i dibahagi qabliyah zuhur 2 rakaat muakkad. Qabliyah zuhur lagi 2 rakaat menjadikan 4 pada waktu itu adalah yang lagi 2 ghair muakkad. Tapi dibawakan di sini hadis-hadis bahawa qabliyah zuhur adalah 4 rakaat dan afdal pada waktu itu kita tunaikan 4 rakaat. Bab ma jaa fil arba' qabla zuhur, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan solat qabliyah sebelum zuhur adalah sebanyak 4 rakaat. Nanti kejap lagi dibawakan pula riwayat 2 rakaat. Wa bi ilaihi qala hadatsana Bundarun qala hadatsana Abu Amir qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq an Asim bin Damrah an Ali radhiyallahu anhu. Daripada Ali radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli, telah menunaikan solat qabla zuhri, sebelum fardu zuhur, 4 rakaat, wa ba'daha, dan selepas daripada fardu zuhur, raka'ataini 2 rakaat. Nanti kita akan baca pula riwayat selepas fardu zuhur pun 4 rakaat Nabi pernah tunaikan. Maka daripada riwayat ini menunjukkan qabliyah zuhur adalah 4 rakaat. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummul Mukminin Aisyah, Ummu Habibah, berkata Imam Tirmizi hadis Ali adalah hadis yang hasan. Dan kemudian dibawakan riwayat yang lain. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr al-Attar qala Ali bin Abdullah an Yahya bin Sa'id an Sufyan qala, daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, kunna na'rifu, adalah kami mengetahui kelebihan hadis Asim bin Damrah berbanding hadis Harith rahimahullahu taala. Maka ada 2 orang perawi. Yang pertama yang baru kita baca hadisnya iaitu Asim bin Damrah. Yang kedua adalah hadis Haris yang kejap lagi bakal kita baca. Maka kata para ulama, hadis Asim bin Damrah adalah pada waktu itu lebih kuat berbanding hadis Al-Haris rahimahullahu taala. Kata Imam Tirmizi, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan orang-orang selepas daripada mereka, yakhtarun, kebanyakannya memilih bahawa seseorang itu perlulah solat sebelum daripada zuhur 4 rakaat. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak dan Ishaq rahimahullahu taala. Cuma bagaimana nak tunaikan 4 rakaat qabliyah zuhur ini? Maka para ulama berbeza pendapat. Boleh pada waktu itu dua, maksudnya 2 rakaat, salam lagi 2 rakaat. Dan ada yang mengatakan 4 rakaat 1 salam. Maka kedua-duanya boleh. Dalam mazhab Syafi'i yang afdal adalah 2 rakaat 2 rakaat. Dan dalam mazhab Imam Abu Hanifah untuk solat pada waktu siang, afdalnya pada waktu itu adalah 4 rakaat 1 salam. Maka kalaulah kita nampak ada orang tunaikan 4 rakaat 1 salam, maka jangan pelik. Sebab sebenarnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, maka itu adalah yang lebih afdal. Dan mereka pun ada dalilnya. Maka berkata Imam Tirmizi, wa qala ba'du ahli ilmi, sebahagian daripada ahli ilmu mereka berpandangan bahawa solat pada waktu malam maupun siang, solat sunat masna adalah 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Yarawna, mereka berpandangan al-fadla, yang paling afdal adalah salam setiap dari al-fasla. Mereka berpandangan perlu dipisahkan di antara setiap 2 rakaat. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i dan Ahmad. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i yang paling afdal untuk solat sunat sama ada pada waktu siang maupun malam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Walaupun boleh nak 4 rakaat 1 salam pun boleh. Cuma afdal dalam mazhab Syafi'i adalah 2 rakaat 1 salam. Sementara Imam Abu Hanifah berpandangan solat pada waktu siang 4 rakaat 1 salam untuk solat-solat nafil dan sunat seperti qabliyah zuhur. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bab yang ke-200 di mana Imam Tirmizi membawakan tajuk tentang qabliyah zuhur 2 rakaat. Lalu kalaulah kita mampu lakukan 4 rakaat qabliyah zuhur, dan kalaulah kita tak mampu sekurang-kurangnya 2 rakaat qabliyah zuhur, maka ini dalilnya.
Hadis yang ke-436. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku telah solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat qabliyah sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat qabliyah selepas zuhur. Maka ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahawa 2 rakaat qabliyah zuhur adalah muakkad, yang sangat-sangat ditekankan. Sementara lagi 2 rakaat dan menjadi 4 rakaat, maka itu adalah ghair muakkad. Sekurang-kurangnya 2 dan sebaik-baiknya adalah 4 rakaat qabliyah zuhur. Berkata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Ali bin Abi Talib yang kita dah baca tadi, dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-201, babun akhar, bab yang lain berkenaan tentang topik masih lagi qabliyah zuhur. Apakah maksud babun akhar? Lihat Arafah baris yang pertama. Maksudnya adalah manfatathul arba'ah. Tujuan daripada bab yang kita nak baca ini adalah barang siapa yang pada waktu itu terlepas untuk solat qabliyah zuhur, ya'ti biha, maka dia boleh solat qabliyah tadi ba'dal faridah, setelah selesai solat fardu. Maka ini yang menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahawa semua solat-solat qabliyah boleh ditunaikan setelah daripada menunaikan solat fardu jika tak sempat. Contohnya qabliyah zuhur tak sempat, maka boleh buat selepas daripada solat fardu. Qabliyah subuh tak sempat, maka boleh ditunaikan setelah selesai solat fardu. Kerana dalam mazhab Syafi'i berpandangan permulaan qabliyah ya daripada ketika mana masuknya waktu, tetapi berakhirnya waktu qabliyah bukan dengan ketika mana bermulanya solat fardu, tetapi berakhirnya solat qabliyah punya waktu adalah ketika mana berakhirnya waktu solat fardu tersebut. Maka boleh. Dan ini sebagai dalil yang lain bahawa qabliyah boleh ditunaikan walaupun selepas daripada solat fardu tersebut. Riwayat 437. Wa bi ilahi qala hadatsana Abdul Warith bin Ubaidillah al-Ataki al-Marwazi qala hadatsana Abdullah bin al-Mubarak an Khalid al-Hazza an Abdullah bin Syakik an Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'a, apabila baginda tidak sempat menunaikan solat 4 rakaat qabliyah zuhur, sallahunna, kata Aisyah, baginda akan solat 4 rakaat tersebut ba'daha, selepas daripada fardu zuhur. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Innama na'rifuhu, kami hanya mengetahui tentang hadis ini daripada riwayat Abdullah bin Mubarak dengan sanad ini. Dan telah meriwayatkan Qais bin Rabi' daripada Syu'bah, daripada Khalid al-Hazza seumpama ini. Wala na'lamu ahadan, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya daripada Syu'bah kecuali Qais bin Rabi'. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Laila daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama ini. Riwayat 438. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Yazid bin Harun an Muhammad bin Abdullah asy-Syu'aithi an abihi an Anbasah bin Abi Sufyan an Ummi Habibah radhiyallahu anhuma. Daripada ummul mukminin yang lain, Ummu Habibah, namanya adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Boleh tulis di situ kalau tak tahu. Ramlah binti Abi Sufyan. Maka beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, Man salla, barang siapa yang salat qabla zuhri, sebelum daripada zuhur 4 rakaat, wa ba'daha, dan selepas daripada zuhur 4 rakaat, harramahullahu ta'ala 'alan nar, maka Allah akan haramkannya ke atas api neraka. Ini kelebihan qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur pada waktu itu 4 rakaat. Adakah diqadakkan qabliyah? Tak dikira qada. Selagi mana disolat dalam solat waktu tersebut tak dikira sebagai qada. Cuma namanya qabliyah. Sebaik-baiknya dibuat sebelum fardu, tapi kalau tak sempat maka boleh dibuat selepas fardu dan tak dikira qada, tak dikira sebagai qada. Kalaulah dia solat selepas habis waktu, macam hadis yang ke 34 tadi, maka itu baru dikira qada.
Maksudnya bila disolat selepas daripada waktu. Tapi selagi mana dalam waktu, walaupun selepas fardu, maka tetap dikira sebagai adab. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Riwayat mana tadi? Okey, qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, hadis ini adalah hadis hasan gharib dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini daripada sanad yang berbeza. Hadis 438 tadi. Hadis 439. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Bakr Muhammad bin Ishaq al-Baghdadi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf at-Tinnisi الشامي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم عن أبي عبد الرحمن عن أنبسة بن أبي سفيان قال Sami'tu ukhti Ummu Habibah, berkatalah Ambasah bin Abi Sufyan, aku telah mendengar kakakku, isteri Nabi Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu taala anha berkata, Sami'tu, kata Ummu Habibah, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafaza, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas daripada zuhur, harramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkannya daripada api neraka. Ini kelebihan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih gharib daripada sanad ini. Dan Al-Qasim, beliau adalah Al-Qasim bin Abdul Rahman dan dikenali sebagai Abu Abdul Rahman, dan beliau adalah maula kepada Abdul Rahman bin Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Beliau seorang yang thiqah, dipercayai, berasal daripada Syam dan merupakan anak murid kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Bab yang ke-400, bab yang ke-202. Bab yang ke-202 berkenaan tentang qabliyah asar 4 rakaat. Maka sunat asar boleh ditunaikan sebanyak 4 rakaat. Bab yang ke-202, bab majaa, bab pada hadis-hadis yang telah datang berkenaan bahawa 4 rakaat sebelum asar. Walaupun pada waktu itu yang muakkadnya 2, tapi sebaik-baiknya kalau boleh kita tunaikanlah 4 rakaat qabliyah asar. Apakah dalilnya? Riwayat 440. Wabi ilaihi qala hadatsana Bundar Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Amir qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq an Asim bin Damrah an Ali radhiyallahu anhu, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli, telah menunaikan salat qabla al-asri, sebelum fardu asar sebanyak 4 rakaat. Qabliyah asar 4 rakaat. Yafsilu bainahunna bitaslim, Nabi SAW memisahkan di antara 4 rakaat ini dengan 1 salam, yang Nabi telah berikan salam tersebut kepada para malaikat yang terdekat, wa man tabi'ahum minal muslimin, dan orang-orang yang mengikutinya daripada kalangan orang-orang Islam dan juga orang-orang beriman. Maka ini menjadi dalil untuk Imam Syafi'i bahawa solat pada waktu siang afdalnya, walaupun boleh 4 rakaat 1 salam, tapi afdalnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang afdal. Dan di dalam bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ammar, berkata Imam Tirmizi, hadis Ali yang baru kita baca tadi adalah hadis yang hasan. Waqtara Ishaq bin Ibrahim, dan Ishaq bin Ibrahim telah memilih bahawa tidak dipisahkan di antara 4 rakaat qabliyah asar. Apa maksud tak dipisahkan? 4 rakaat 1 salam. Maka itu adalah pandangan Ishaq bin Ibrahim. Wahtajja, dan beliau menjadikan hadis yang sama sebagai dalil dia. Maka apakah maksud yafsilu? Maka beliau terangkan. Waqala, dan beliau berkata, maksud sabdaan Nabi, maksud daripada kata-kata Ali bin Abi Talib, yafsilu bainahunna, yang mana baginda Nabi SAW memisahkan di antara keempat-empat rakaat tadi dengan salam. Maka maksud daripada salam itu sekadar tasyahud. Maka dia kata tak, bahawa maksud daripada salam bukan salam, tetapi hanya sekadar tasyahud. Maka dia kata solat 4 rakaat sebelum asar, ketika mana 2 rakaat duduk tasyahud, bangun, kemudian sambung lagi rakaat 3 dan 4. Dan itulah sebenarnya pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Solat pada waktu siang 4 rakaat 1 salam dan diselangi dengan tasyahud. Namun Imam Tirmizi, Imam Syafi'i punya pandangan wara'a, dan Imam Syafi'i berpandangan serta Imam Ahmad, solat pada waktu malam dan siang
afdalnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yakhtaranil fasal, mereka memilih afdalnya pada waktu itu memisahkan setiap 2 rakaat. Hadis yang ke-441, wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Musa wa Ahmad bin Ibrahim wa Mahmud bin Ghailan wa ghairu wahid qalu hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Muhammad bin Muslim ibn Mihran sami'a jaddah an ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi SAW baginda bersabda, rahimallahu ra'a, Allah melimpahkan rahmat kepada seseorang salla yang menunaikan qabla al-asri, sebelum fardu asar, 4 rakaat qabliyah. Allah mencurahkan rahmat, Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayang. Maka ini berkenaan tentang kelebihan qabliyah asar 4 rakaat. Bab yang ke-203 berkenaan tentang ba'diyah maghrib dan apakah bacaan yang patut dibaca dalam ba'diyah maghrib. Maka ba'diyah maghrib 2 rakaat. Riwayat 203, babu maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan ar-rak'ataini, menunaikan 2 rakaat ba'dal maghrib, ba'diyah maghrib, wal qira'ati fihima, dan apakah bacaan yang patut dibaca dalam ba'diyah maghrib. Ini yang sunnah. Maka 442, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana Badl ibn al-Muhabbar qala hadatsana Abdul Malik ibn Ma'dan an Asim ibn Bahdalah an Abi Wa'il an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau berkata, ma usi, aku tidak dapat kira, ma sami'tu, berapa banyak kali aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca fi rak'ataini, pada 2 rakaat ba'dal maghrib ba'diyah maghrib. Dia kata banyak kali aku mendengar pada 2 rakaat ba'diyah maghrib Nabi membaca pada waktu itu wa fi rak'ataini, begitu juga Nabi baca surah yang sama pada 2 rakaat qabliyah subuh. Apa yang Nabi baca? Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama, dan qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Maka ini adalah bacaan yang Nabi kerap baca pada qabliyah subuh dan juga pada ba'diyah maghrib. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Mas'ud adalah hadis yang gharib daripada hadis Ibnu Mas'ud. La na'rifuhu, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Abdul Malik bin Ma'dan daripada Asim. Bab yang ke-204 berkenaan tentang solat-solat sunat seperti ba'diyah maghrib, bagus disolat dekat rumah, dan itu yang terbaik. Sunnah bahawa solat-solat sunat dilakukan di rumah, Tapi kalaulah kita rasa balik rumah tak solat, maka pada waktu itu afdal di masjid dan surau. Babu maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan annahu yusallihuma, bahawa ditunaikan 2 rakaat solat ba'diyah maghrib tadi fil baiti, di rumah. Bahkan pada waktu itu semua qabliyah ba'diyah afdal ditunaikan di rumah. Lihat kepada Arafah baris yang pertama, ada usunani fil baiti sunnah wa afdal. Maka kata para ulama, menunaikan solat-solat sunat dan juga solat-solat solat-solat rawatib qabliyah dan ba'diyah di rumah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang paling afdal. Jom kita lihat bab yang hadis yang ke-443 berkenaan tentang ba'diyah maghrib di rumah. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah pernah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini, 2 rakaat ba'dal maghrib, selepas ba'diyah maghrib, fi baitih, di rumah baginda. Nabi solat ba'diyah maghrib di rumah baginda. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Rafi' bin Khadij, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar adalah hadis hasan sahih. Bab hadis yang ke-444. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, hafiztu, aku telah ingat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, 10 rakaat yang Nabi tak pernah tinggalkan.
kana yusallihima, yang mana Nabi menunaikan 10 rakaat ini bil laili, pada waktu malam, wan nahari, dan siang. Apakah 10 rakaat ini? Raka'ataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat selepas zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'il akhirah, 2 rakaat selepas daripada solat isya'. Qal, berkata Abdullah bin Umar, wa haddathani Hafsah, dan Hafsah telah menceritakan kepadaku bahawa Nabi SAW menunaikan 2 rakaat sebelum fardu subuh. Maka hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Hasan bin Ali qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Zuri an Salim an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlah. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Bab yang ke-205 menceritakan tentang solat-solat awabin. Apakah itu solat awabin? Maka Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan kelebihan solat sunat sitti rakaat, 6 rakaat selepas ba'diyah maghrib. Mula-mula ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian tambah lagi dengan 6 rakaat. Maka 6 rakaat ini dipanggil sebagai solat sunat awabin. Maka lihat kepada Arafah baris yang keempat daripada bawah. Tusamma. Jumpa tak? Gariskan di situ. Semua jumpa ke? Maka gariskan. Maka tusamma, dinamakan solat 6 rakaat ini bisolatil awabin, dengan solat al-awabin pada pemahaman orang awam. Dipanggil solat sunat awabin. Maka berkenaan tentang 6 rakaat setelah daripada ba'diyah maghrib, ini adalah kelebihan dia. Hadis yang ke-445 berkenaan tentang solat sunat al-awwabin. Walaupun sanadnya lemah dan pada waktu itu dipertikaikan, ada sebahagian para ulama pada waktu itu menyebut boleh diamalkan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib yakni Muhammad bin al-Ala al-Hamdani al-Kufi qala hadatsana Zaid bin al-Hubab qala hadatsana Umar bin Abi Khath'am an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, barang siapa yang menunaikan solat ba'dal maghribi, setelah daripada maghrib, 6 rakaat, sebanyak 6 rakaat, lam yatakallam fima bainahun, yang mana beliau tidak berkata-kata di antara setelah selesai memberi salam, bisu'in, dengan perkara yang tak elok dan sia-sia, udilna, maka pada waktu itu menyamai pahala 6 rakaat awabin ini bi'ibadati thintai asyrata sanah, dengan ibadah sunat 12 tahun. Maka ini dikenali sebagai solat sunat awabin. Maka kalaulah pada waktu itu seseorang itu solat 6 rakaat setelah daripada ba'diyah maghrib, dan setiap kali setelah selesai memberi salam dia jaga percakapan dia, tak cakap apa-apa benda yang tak elok, maka pahalanya dalam hadis ini disebut sebanyak pahala sunat 12 tahun. Berkata Imam Tirmizi, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, man shalla ba'dal maghrib, barang siapa yang solat selepas daripada fardu maghrib 20 rakaah, dalam riwayat yang lain bukan 6 tetapi 20 rakaat, maka Allah akan membinakan untuknya istana di dalam syurga. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis riwayat Zaid ibn al-Hubab daripada Umar bin Abi Khath'am. Qala, berkata Imam Tirmizi, dan aku telah mendengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata, perawi yang bernama Umar bin Abdullah bin Abi Khath'am, beliau adalah munkarul hadis, dan riwayat beliau sangat-sangat dhaif, wa dha'afahu jiddan, dan Imam Bukhari mendhaifkan riwayatnya sangat-sangat. Maka hadis ini adalah sanadnya lemah. Sanadnya adalah lemah, namun kalaulah nak diamalkan pada perkara berkaitan dengan fadail, maka pada waktu itu para ulama mengatakan tidak ada sebarang masalah. Bab yang ke-206 berkenaan tentang 2 rakaat selepas daripada fardu isyak, 2 rakaat ba'diyah isyak. Babu Maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan ba'diyah isyak, 2 rakaat ba'diyah isyak.
Maka apakah dalilnya? Bab yang hadis yang ke-448. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal an Khalid al-Hazza an Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aku telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah berkenaan tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka sabda Nabi, kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan sebelum daripada zuhur 2 rakaat. Dan ini yang menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i, yang muakkad qabliyah zuhur 2, yang ghair muakkad adalah lagi 2. Maka kalaulah solat 4 pada waktu itu sangat-sangat afdal. Cuma yang benar-benar muakkad, yang benar-benar ditekankan adalah 2 rakaat qabliyah zuhur. Wa ba'daha rak'atain, dan selepasnya 2 rakaat. Wa ba'dal maghribi sintain, selepas maghrib ba'diyah 2 rakaat, dan selepas isyak ba'diyah 2 rakaat, dan sebelum fardu subuh qabliyah 2 rakaat. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Syaqiq daripada Aisyah adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-207, di mana Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang anna salatal laili, bahawa solat malam pada waktu itu adalah 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Dan ini dalil untuk Imam Syafi'i bahawa pada waktu itu afdalnya 2 rakaat salam untuk solat malam. Begitu juga untuk solat siang. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun boleh untuk pada waktu itu lebih daripada 2 rakaat baru bagi salam. Dan ianya berbeza daripada pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah afdal 4 rakaat baru salam. Seperti mana yang kita nampak pada Arafah, qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, innal afdal, yang paling baik adalah 4 rakaat bitaslimah, pada 4 rakaat 1 salam, sama ada solat siang dan solat malam. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Dan kita membicarakan tentang solat sunat dan solat nafil. Maka Imam Abu Hanifah kata afdal 4 rakaat 1 salam, sama ada solat pada waktu siang maupun solat pada waktu malam. Kemudian lihat kepada bawahnya, waqala Syafi'i, jumpa tak? Baris bawah dia, jumpa tak? Gariskan di situ. Maka Imam Syafi'i menyebut bi afdaliyati masna masna. Maka Imam Syafi'i menyebut afdal pada waktu itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam pada solat pagi dan juga malam. Sama, pagi dan malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sementara waqala Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas pula berpandangan bahawa tidak boleh lebih daripada la tajuzu, tidak boleh 4 rakaat 1 salam untuk solat malam. Solat malam mesti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, siang boleh. Maka ini adalah pendapat Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Apakah dalil mazhab Imam Syafi'i? Ini dia riwayat 444. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysu an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, salatul laili, salat malam, masna 2 rakaat 1 salam, masna 2 rakaat 1 salam. Fa idza khifta subah, apabila kamu khawatir telah masuknya subuh dan tak sempat nak solat, fa'autir biwahidah, maka tunaikanlah witir walaupun dengan 1 rakaat. Dan ini menjadi dalil untuk Imam Syafi'i bahawa sekurang-kurang witir boleh 1 rakaat. Waj'al, dan sabda Nabi, dan jadikanlah akhir salatika, solat yang terakhir kamu witra adalah solat witir. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Amr bin Abbasah radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih. Wal amalu ala hadza, dan beramal pada hadis ini di sisi para ahli ilmu, mereka berpandangan bahawa solat malam adalah 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Dan inilah pandangan dan pegangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway rahimahumullahu ta'ala. Maka solat malam dan siang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu yang afdal. Walaupun boleh 4 rakaat 1 salam.
Hadis yang bab yang ke-208, kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, babu ma jaa fi fadli salatil lail, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan kelebihan solat malam. Apakah kelebihan solat malam? Riwayat yang ke-449. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Humaid bin Abdul Rahman al-Himyari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam, puasa yang paling afdal selepas daripada puasa di bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, berpuasa pada bulan Muharram. Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i, puasa yang paling afdal adalah puasa pada bulan Muharram. Wa afdalus solah, dan solat yang paling afdal selepas daripada solat fardu, solatul lail, adalah solat malam. Daripada sini kita nampak betapa tingginya pahala, ganjaran, kemuliaan orang yang menunaikan solat malam. Dalam kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir, Bilal, Abu Umamah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan, dan perawi yang bernama Abu Bishr namanya adalah Ja'far bin Iyas, wa huwa Ja'far bin Abi Wahsyiyah, dan beliau juga dikenali dengan nama Ja'far bin Abi Wahsyiyah. Maka kunyahnya Abu Bishr, namanya ada yang memanggil Ja'far bin Iyas dan ada yang memanggilnya Ja'far bin Abi Wahsyiyah. Bab yang ke-209 menceritakan tentang keadaan solat malam Nabi. Bagaimana cara Nabi SAW menunaikan solat malam. Babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan wasfi salatin Nabi, cara solat Nabi SAW bil laili, pada waktu malam. Maka bagaimanakah solat malam Nabi SAW? Lihat kepada Arafah, baris yang ke 247 daripada bawah. Jumpa tak? Jumpa tak baris yang ke-7? Gariskan di situ. Maka solat malam Nabi SAW pada riwayat-riwayat yang sahih menggambarkan bi-ihda asyrata rak'ah. Nabi punya solat malam bilangannya adalah sebanyak 11 rakaat. Kemudian ada sebahagian riwayat yang sahih menyebut 13 rakaat. Maka para ulama muhaddis, wa qala al-muhaddithun, kata para ulama hadis, solat malam Nabi SAW walaupun disebut pada waktu itu 13, yang sebenar-benarnya adalah 11. Maka kenapa ada sebahagian perawi menyebut 13? Illa, kecuali kadangkala rawi pada waktu itu menggabungkan dengan 2 rakaat qabliyah subuh, maka dia pada waktu itu kata 13, tapi sebenarnya 11 rakaat solat malam Nabi, dan lagi 2 pada waktu itu adalah qabliyah subuh. Kemudian ada juga mengatakan, orang yang mengatakan pada waktu itu 13 rakaat solat malam Nabi, sebenarnya pada waktu itu 11 rakaat adalah yang Nabi tak pernah tinggal, dan 2 rakaat yang kita nampak dalam sebahagian hadis yang dikenali sebagai ar-rak'ataini khafifatain, 2 rakaat ringan yang Nabi mulakan solat malam dengan 2 rakaat ringan tersebut. Yang mana 2 rakaat ringan ini qabla salatil lail, Nabi buat sebelum solat malam ataupun selepas solat malam. Maka berkenaan dengan riwayat 13 rakaat solat malam, maka ada mengatakan solat malam Nabi selalunya memang 11. Maka 2 rakaat lagi adalah qabliyah subuh, pandangan pertama. Dan ada pandangan mengatakan pada waktu itu 2 rakaat lagi adalah rak'atainil khafifatain, 2 rakaat yang Nabi buat sebelum Nabi mulakan solat malam, ataupun ketika mana Nabi nak habiskan solat malam. Maka ini adalah pandangan-pandangan yang ada. Dan 2 rakaat ini sebahagian menyebut Nabi solat dalam keadaan duduk. Wakila huma rak'atan nafli jalisan ba'dal witir. Nabi SAW, pandangan yang ketiga menyebut maksud daripada 13 rakaat, lalu Nabi hanya solat 11. Maka apakah yang lagi 2 rakaat tadi? Maka ini adalah 2 rakaat nafil yang Nabi buat selepas daripada fardu subuh. Maka dalam sebahagian riwayat ada dinukilkan yang mana Nabi setelah daripada solat witir, Nabi akan buat 2 rakaat nafil dalam keadaan duduk. Dan ini yang diamalkan oleh sebahagian orang. Kalau kita nampak, dia akan solat nafil penutup solat malam dia dengan solat nafil dalam keadaan duduk. Maka terlalu banyak riwayat.
Namun kebiasaannya Nabi punya solat malam bilangannya adalah sebanyak 11 rakaat, dan ini dalil-dalil yang dibawa. Hadis yang ke-450. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ishaq bin al-Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik an Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi an Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu annahu akhbarahu annahu sa'alahu Aisyah radhiyallahu anha. Abu Salamah telah bertanya dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kaifa kana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bagaimanakah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan? Faqalat, maka berkatalah Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu menambah fi Ramadana pada bulan Ramadan, wala fi ghairi, dan di luar daripada Ramadan, ala 11 rakaah, lebih daripada 11 rakaat. Maka solat malam Nabi untuk Ramadan dan juga luar daripada Ramadan adalah selalunya 11 rakaat, kata Aisyah. Yusalli arba'a, kalaulah Nabi solat 4 rakaat, maka janganlah kamu tanya tentang keindahan dan panjangnya. Lalu walaupun 11 rakaat tapi Nabi solat sangat panjang. Kemudian kata Aisyah, Nabi akan solat lagi 4 rakaat, maka janganlah kamu tanya tentang keindahan dan betapa panjangnya. Kemudian Nabi akan tutup dengan 3 rakaat. Berkata Aisyah, fakultu maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atanamu qabla an tutir, wahai Rasulullah, adakah engkau tidur sebelum daripada witir? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya hanya mataku kelihatan tidur, namun hatiku tidak pernah tidur. Hadis yang ke-451. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nu bin Isa qala hadatsana Malik an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-lail, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 11 rakaah, sebanyak 11 rakaat. Yutiru minha biwahidah, dan Nabi tutup dengan bilangan ganjil 1 rakaat di hujung. Fa idza faragha, bila Nabi selesai solat malam, ittaja'a ala shikkihi al-ayman, Nabi akan baring di lambung kanan. Merehat, bukan tidur, Nabi rehat untuk menanti pada waktu itu fardu subuh. Maka berkenaan tentang berbaringnya Nabi, maka ada kedua-dua riwayat. Riwayat yang kita dah baca pagi tadi, Nabi baring setelah daripada menunaikan qabliyah subuh, dan di sini disebut Nabi baring setelah daripada selesai solat malam. Maka kedua-duanya pun boleh. Nabi baring 2 kali. Kemungkinan kata para ulama, Nabi baring setelah selesai solat malam dan Nabi baring setelah selesai qabliyah subuh. Tapi Nabi baring dalam keadaan Nabi baring pada lambung kanan dan bukanlah tidur. Kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah an Malik an Ibn Shihab nahwah, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Babun minhu, bab masih lagi menceritakan tentang solat malam Nabi. Hadis yang ke-452. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Waqi'un an Syu'bah an Abi Jamrah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah solat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam 13 rakaah, sebanyak 13 rakaat. Tapi kita dah terangkan apakah maksud perawi 13 rakaat. Maka pandangan pertama tetap 11 rakaat, cuma lagi 2 rakaat digabungkan dengan qabliyah subuh, dan ini disokong dalam riwayat yang ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad minha raka'atal fajri. Ada disebut dalam riwayat pada waktu itu 2 rakaat lagi adalah qabliyah subuh. Dan ada pula pandangan mengatakan 11 rakaat dan lagi 2 rakaat yang menjadikan 13 adalah raka'atainil khafifatain, 2 rakaat ringan yang Nabi buat sebelum memulakan solat malam. Sebab itu sunnah sebelum kita mulakan solat malam, solat 2 rakaat yang ringan, yang pendek, supaya pada waktu itu dapat mulakan dengan segar seperti mana yang Nabi buat. Dan ada lagi pandangan dan jawapan yang lain. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Maka majoriti para ulama menyebut selalunya solat malam Nabi SAW adalah 11 rakaat. Dan riwayat yang mengatakan 13 ataupun 15, mereka menggabungkan dengan solat-solat yang lain. Bab yang ke-211, babun minhu, yang ini kita sambung kemudian insya-Allah.
Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.